Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Alhamdulillah kita dah habis dah bercuti dan sekarang ni masuk untuk kita bekerja. Dan insyaAllah lah kita akan ikut balik jadual-jadual seperti mana yang kita dah post-postkan sebelum ni. Hari Ahad, hari Selasa, hari Khamis dan kalau sempat hari Sabtu, insyaAllah. Okey, kisah seram kita pada kali ni. Kisah ni sebenarnya dihantar oleh salah seorang subscriber dan sebenarnya dia pernah hantar kisah seram sebelum ni. Ingat lagi tak yang dia nak balik kampung, lepas tu tiba-tiba je dia nampak satu ambulans ni yang lalu dekat tepi dia. Dah tu dia nampak ada kepala dalam ambulans tu. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat tu, ingatkanlah. Malas betul nak letak link kat bawah kan. InsyaAllah. Kalau saya ingat, saya akan letakkan linknya kat bawah. Cuma dalam kisah yang lepas, saya tak pasti saya letak nama samarannya tu apa. Cuma sekarang ni kita akan letak nama samaran dia sebagai Rabia. Sebab dia request, akak boleh je kalau nak letak nama samaran saya sebagai Rabia. Sebab yelah, orang pun dah tak panggil dah dia dengan nama gelaran tu. Jadi email dia berbunyi macam ni. Assalamualaikum Kak Aa. Semoga Kak Aa dan keluarga serta seluruh subscriber Kak Aa sihat sejahtera. Amin. Ini kisah seram seterusnya daripada saya ya. So dia kongsikan 2 kisah seram dekat sini. So dah sedia? Jom kita mula. Okey, kejadian pertama ni berlaku pada tahun 2014 yang mana Rabia tadi melahirkan anak pertama dia. Katanya dia lahirkan anaknya dekat sebuah hospital di Kuala Lumpur dan dia melahirkan pada masa tu dalam pukul 1.45 pagi. Okey, dah selesai melahirkan semua dalam pukul 2 pagi macam gitu. Kebetulan katil dekat ward pada masa tu semuanya penuh tau. Jadi dah tak ada ruang dah untuk dia dan juga anak dia ni. So pada masa tu nurse letakkan dia dekat dalam sebuah bilik. Katanya dia pun tak pasti bilik tu bilik apa. Sebab yelah masa tu dia macam dalam keadaan lemah. Lepas tu macam mamai lagi. So dia ikutkan je lah nak letak kat mana apa semua kan. Katanya dia ada dekat dalam bilik tu lebih kurang dalam 4 jam tau sebelum dia dipindahkan balik. Cuma nasib baik jugalah dia ada dekat bilik tu. Dia bukan seorang-seorang tau. Sebab ada lagi 2 orang ibu yang baru bersalin pun diletakkan dalam bilik yang sama juga. Jadi tak adalah kesik sangat kan, perkataan Kelantan. Tak lama lepas tu datanglah 2 orang nurse ni. Lepas tu nurse tadi minta untuk ibu-ibu ni semua susukan baby masing-masing sebab dia nak letakkan baby tu ke dalam bilik bayi pula. Yelah untuk keselesaan bayi tu sendiri kan. Okey, sampai satu masa tu nurse tadi pun datang balik untuk ambil baby tadi dan pergi letakkan ke dalam bilik baby kan. Dan tiba-tiba salah seorang daripada ibu yang sama-sama melahirkan tu, dia menangis tau. Kita bagi nama samaran ibu ni sebagai Ina. Jadi Ina tadi, dia menangis sampai tersedu-sedu tau. Mula-mula tu, Rabia ingatkan, dia ni kenapa kan? Ke sakit sangat? Sebab itulah menangis. Lagipun, Ina ni sebenarnya dia baru je lepas operation. Dia bukan bersalin normal lah. Tapi, pelik tau. Makin lama makin kuat dia menangis. Makin lama makin kuat. Dan tak lama lepas tu Ina tadi dia pergi menjerit. Lepas tu dia ketawa mengilai-gilai macam tu tau. Dah apa lagi Rabia dengan salah seorang daripada ibu yang baru bersalin tadi, dia pun panggil lah nurse ni kan. Katanya masa tu dia gagahkan diri juga untuk bangun turun daripada katil dalam keadaan terhuyung hayang macam gitu, pergi dapatkan nurse. Ina tadi pula lepas dah dia mengilai-ngilai macam gitu, dia bangun, dia berdiri tegak dekat situ seolah-olah macam dia bukan baru lepas bersalin. Dia tak sakit, dia tak rasa apa pun. Rabia cakap lama jugalah Ina ni duduk berdiri tegak macam gitu kan. Sampailah ada seorang nurse ni datang. Lepas tu dia tengok keadaan Ina tadi yang dah berdiri tegak macam gitu. Dah nurse tadi pun pergilah ke arah Ina kan. Dia cuba tenangkan Ina, bercakap dengan dia. Tapi Ina ni dia cuma berdiri tegak, kaku dekat situ. Tak lama lepas tu nurse tadi pun panggil lah nurse-nurse yang lain kan untuk pindahkan Rabia tadi dengan salah seorang ibu yang baru salin tu pergi ke ward yang lain. Tapi sebab pada masa tu ward-ward semua masih lagi penuh, jadi diorang memang tak ada pilihan, diorang terpaksa tunggu dekat situ juga. Dah tak lama lepas tu, malam tu juga suami Ina tadi datang. Suami Ina datang, lepas tu dia cubalah untuk tenangkan isteri dia kan. Dia pujuk isteri dia, dia bercakap dengan isteri dia. Tapi isteri dia ni masih lagi kaku berdiri
tegak je dekat situ, seolah-olah macam orang yang tengah dirasuk. Katanya Rabia pada masa tu dia masih lagi lemah tau. Cuma sebab dia terkejut dengan apa yang dia nampak, apa yang dia saksikan pada masa tu, sampaikan dia dah tak rasa dah sakit ni semua. Katanya dekat katil dia orang ada seorang nurse yang jaga, sebab yalah dia orang tak naklah ada berlaku kejadian yang tak diingini lepas ni kan. Dan tak lama lepas tu datanglah seorang ustaz ni. Ustaz tadi masuk je ke dalam bilik tu dan dia terus pergi ke arah Ina. Dia berdiri betul-betul depan Ina dan ustaz tu hanya pandang je ke arah Ina tanpa cakap apa-apa tau. Tapi Ina, dia seolah-olah macam faham apa yang ustaz tu cuba sampaikan, ataupun mungkin diorang berkomunikasi melalui batin ke apa kan. Yelah, sampaikan Ina duduk balik atas katil tu dan dia baring dekat atas katil. Katanya pada masa tu wajah Ina ni nampak macam redup sikit dan juga kaku. Matanya pula terbuka je, tak ada nak klip-klip ke apa. Dah lepas tu ustaz tadi bacakan ayat suci Al-Quran dan tak lama lepas tu nampak Ina tadi makin tutup matanya, seolah-olah macam dia pun dah tenang, dah rehat nak tidur macam itu kan. Dan keadaan pun makin tenang. Dah tu diorang pun masing-masing penat kan, so diorang pun tertidur. Okey, esok pagi tu lebih kurang dalam pukul 8 pagi, Rabia tadi terjaga dan masa dia bangun tu dia nampak seorang lagi pesakit yang ada kat sebelah dia pun terjaga juga. Tapi Ina, dia dah tak ada dah dekat katil tu. Dan masa tu dia nampak suami kepada Ina ni dengan seorang lagi wanita yang berumur tengah kemas-kemas barang Ina. Mungkin masa tu suaminya Ina ni macam perasan lah kan, yang pesakit-pesakit yang lain dah pun sedar. Dan dia pun cakap lah dengan pesakit-pesakit yang lain ni, cakap minta maaf atas apa yang berlaku semalam. Yelah, apa yang jadi dengan isteri dia sampai mengganggu pesakit yang lain kan. Dan suami kepada Ina tadi pun buka cerita. Katanya isteri dan juga anak dia dah pun meninggal dunia pada pagi tadi. Dah tu dia cakap lah yang isteri dia ni dah lama sangat dah sakit sebab terkena perbuatan orang. Isteri dia dapat sakit tu masa dia orang ni mula-mula berkahwin lagi. Katanya orang tak suka hubungan dia suami isteri. Kesian kan, tak tahulah berapa lama isteri dia tu menderita kena perbuatan orang macam tu, daripada mula-mula kahwin sampailah dah mengandung, dah melahirkan pun, dan sekarang ni isteri dan anak dia dah pun meninggal dunia. Diorang ni macam tak takut kan. Ingatlah kematian tu pasti tak lama, kejap je. Kadang-kadang kita ni macam fikir yang sekarang je kan. Itulah diorang ni macam tak takut lah. Okey, kisah yang kedua. Katanya kejadian ni berlaku masa Rabia berumur 18 tahun. Jadi pada masa tu dia baru je balik kerja dan dia bekerja dekat salah sebuah restoran fast food yang ada di USJ. Sebenarnya saya terfikir USJ ni apa, saya tak familiar. Mongok lah. Saya nak fikir University Subang Jaya. Jadi kebetulan malam tu dia yang closing. Jadi pada malam tu dia balik kerja dengan kawan-kawan dia lebih kurang dalam pukul 2.30 pagi. Dan kebetulan pula tahu, hari tu adalah hari Khamis, malam Jumaat. Jeng. Katanya Rabia ni dia ingat sangat peristiwa ni sebab kebetulan pada hari yang sama adalah hari jadi kawan sekerja dia. Jadi dalam perjalanan balik ke rumah masing-masing tu, diorang naik motor masing-masing. So dah settle semua, dah closing dah. Jadi diorang pun nak on the way balik lah kan. Time tu diorang bawa 3 biji motor dan diorang berempat masa tu. Katanya Zarina dan juga Aisyah dia bonceng satu motor. Wafa dan juga Rabia ni diorang bawa motor masing-masing. So pada masa tu dia lalu dekat jalan di kawasan perkuburan USJ 21. Katanya sebelum ni pun dia memang lalu jalan tu, tapi tak ada pula nak jadi hal-hal apa-apa. Okey, masa dia orang lalu dekat jalan tu, tiba-tiba je motor yang Wafa bawa tu mogok tau. Rosak motor tu. Tak tahu kenapa tiba-tiba je mati. Jadi diorang semua pun berhentilah dekat tepi jalan kan. Masa tu diorang berhenti dekat dengan sebuah pusat perabot. Jadi diorang pun turun motor masing-masing. Lepas tu cubalah tengok motor Wafa tadi, kot-kot lah boleh dibetulkan. Yelah, tengoklah apa yang rosak kan. Dan pada masa tu si Aisyah dia terdengar suara hilayan yang sayup-sayup, seolah-olah macam jauh sangat bunyinya tau. Orang kata kalau bunyinya tu jauh, maksudnya dekat. Dah tu Wafa tadi pun dia cakap, lah, dia pun dengar suara yang sama. Zarina pun mengiyakan juga tau. Dia pun dengar juga suara hilayan tu. Cuma Rabia, dia tak ada dengar apa-apa pun. Dia tak ada pun nak dengar bunyi orang mengilai ke, orang ketawa ke. Tak ada. Dan tak lama lepas tu
Wafa tadi dia menangis tau. Dia menangis. Lepas tu dia peluk Rabia ni kuat-kuat. Dah tu dia cakap dia nampak ada wanita berambut panjang terbang daripada satu pokok ke pokok yang lain. So masa tu diorang semua ketakutan. Dan diorang cuba untuk call mak ayah masing-masing. Tapi tak tahu kenapa pada malam tu semua line telefon tak menjadi tau. Mungkin benda tu sengaja nak kacau line telefon. Ialah sebab dia tengah syok nak mengusik orang kan. Tak lama lepas tu dia nampak ada sebuah motor lalu dekat tepi diorang tau. Lalu dekat jalan tu lah. Tapi diorang ni semua perasan yang pemandu tu tak ada kepala. Katanya nasib baik jugalah pemandu tu ataupun motor tadi dia lalu je dekat sebelah diorang ni. Tak ada nak paling apa kepala, tak ada. Maksudnya pemandu tu tak berhenti lah. Kalau berhenti kat situ naya jugalah. Diorang ni memang nampak dengan jelas lah yang pemandu tu memang tak ada kepala. Lepas tu dia lalu je macam itu masuk ke arah highway. Wafa dengan Aisyah pula pada masa tu diorang dah menangis-nangis dah. Sebab yelah dalam keadaan ketakutan sangat kan. Rabia pun menangis juga sebab dia pun takut. Tapi dia cuba untuk kuatkan semangat dia. Yelah diorang semua perempuan. Diorang macam nak kena saling menjaga antara satu sama lain. Katanya nasib baik jugalah Zarina ni dia seorang yang kuat tau. Dia kuat semangat dan tak mudah takut dengan benda-benda yang macam gitu. Jadi Zarina lah yang tolong tenangkan diorang semua. Tapi Wafa dengan Aisyah ni tetap juga menangis. So masa tu dalam keadaan menangis, dalam keadaan ketakutan, Rabia dan Zarina ni cuba juga untuk start motor Wafa tadi. Katanya diorang cuba sedaya upaya, dia start beberapa kali dan last kali hidup juga motor tu. Motor dah boleh start tadi, motor dah hidup dah. Diorang apa lagi? Terus belah daripada tempat tu. Masa diorang sampai je dekat area perkampungan perumahan diorang, dekat situ ada satu terowong air yang besar tau. Atau diorang panggil kunci air. Katanya kunci air tu ada betul-betul dekat simpang 3, dekat kawasan perkampungan diorang. Jadi kalau diorang lalu situ, diorang memang akan nampak dengan jelas lah terowong air tadi. Dan katanya terowong air tu sendiri memang sangat dekat dengan diorang. Jadi untuk lalu dekat kawasan situ, diorang kena turun bukit sikit baru sampai dekat simpang 3. Dan masa diorang nak lalu situ, daripada jauh lagi diorang dah nampak dah ada seketul gula-gula tengah berdiri tegak dekat atas laluan kunci air tu tau. Makin diorang dekat, makin jelas nampak pocong tu tau. Dan diorang perasan lah yang pocong tu sedang melompat-lompat macam itu. Tapi katanya mula-mula tu dia melompat tu macam agak rendah dan makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Dah nampak je penampakan yang macam gitu, apalagi diorang pun terus pecut motor masing-masing dan tinggalkan tempat tu. Katanya malam tu juga diorang semua demam. Dan terpaksalah diorang semua ambil MC selama 3 hari berturut-turut sebab demamnya tu terlalu tinggi. Dan katanya lepas peristiwa tu je, kalau kena closing pada malam hari, diorang memang tak akan lalu dah jalan tu. Diorang akan ikut jalan besar. The end. Jadi Rabia cakap sampai sini dulu Kak A cerita untuk kali ni. Dan insyaAllah dia akan sharekan lagi kisah seram yang pernah berlaku pada dia, yang baru-baru ni je berlaku, yang mana masa tu dia pergi bercuti dekat Melaka. Kita tunggu. Kita tunggu. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Dan untuk korang yang berminat untuk sharekan pengalaman seram korang dengan YouTube channel ni, korang bolehlah email dekat email saya yang saya tinggalkan dekat ruang description dekat bawah. So senang je, send je email, ceritakan pengalaman korang dekat situ. Dan kalau boleh jangan guna bahasa sendiri lah. Kalau bahasa Kelantan boleh lagi saya faham. Sebab kadang-kadang ada bahasa-bahasa utara yang certain perkataan tu macam susah sikit nak faham. Yelah, kita bukan orang situ kan. Jadi macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.